Sebelum perlawanan, Terengganu berada di kedudukan ketiga Liga sementara Pahang di kedudukan ke-11 Liga. Hari ini nyata ada sedikit perubahan dilakukan oleh kedua-dua pengendali. Namun gerakan ini sebenarnya antara yang superb, solid, sesedap rasa. Nizam Jamil boleh komen tentang jaringan ni? Saya rasa lokal yang saya pernah lihat jaringan macam ni dulu Mobil Mokhtar. Okey, saya rasa Azam Azim memang dalam kelas tersendiri. Last week memenangi hantaran di persaingan di tengah, transition yang sangat kuat, berlari menuju ke hadapan, melakukan lorongan, dan hari ini pula dengan shooting yang sangat-sangat menakjubkan. Dia ada masa yang banyak untuk melakukan jaringan tersebut, dan kita lihat juga saya rasa Terengganu, mengikat Terengganu satu sama ni adalah keputusan yang positif bukan saja untuk Azam Azim tetapi untuk pasukan Pahang itu sendiri. Sepatutnya Terengganu boleh pulang dengan 3 mata, tetapi kali ini Muga terlepas peluang hasil sepakan penalti yang Zam, sambung ayat tu Zam. Yang apa? Yang mencecah ke bulan lah. Yalah, sayang sekali. Saya rasa ini peluang mereka untuk mendapatkan jaringan, tapi ialah penalti kan, is 50-50 chances, so bukan salah dia Murugah, tapi mungkin boleh diperbaiki akan datang. Okey, Faisal Halim, kalau dilihat sejak bersama dengan pasukan Terengganu, ada peningkatan yang saya katakan cukup baik, tetapi ini insiden yang sukar untuk diterima, tetapi mungkin juga ada persoalan yang ditimbulkan hasil sepakan ini, Zam? Saya tak pasti, tetapi memang ada kesalahan dan saya rasa tidak ada masalah untuk pasukan Pahang untuk mengambil quick free kick, tetapi tidak dibenarkan pengadil, mungkin sama ada bola tu masih bergolek, ataupun mungkin diminta sendiri, mungkin ada syarat-syarat lain yang kita pun tak perasan kerana skrin TV tidak menunjukkan situasi sebenarnya. Tetapi saya percaya Terengganu menentang Pahang ini satu perlawanan yang kita katakan sengit, kerana dengan dua penalti yang diperoleh Terengganu, dengan Pahang menjadikan gol yang baik. Pahang juga kebelakangan ini tidak berbagai-bagai isu yang didengari, tetapi menidakkan kesemua itu, saya rasa satu sama keputusan yang positif. Okey, Jordan Minta menghasilkan jaringan penyamaan. Ia jaringan yang keempat secara peribadi untuk Jordan Minta, tetapi saya rasa perlu sesuatu untuk kawan kita lakukan, Terengganu. Nafuzi, Coach Nafuzi, kawan baik saya. Mungkin dengan skor yang dia ada, jangkaan untuk pasukan itu berada di tangga 1, 2, 3, 1, 2, 3 sentiasa tinggi. So selepas 4-5 perlawanan kehilangan banyak mata, saya rasa dia kehilangan 10 mata. Walaupun tidak tumpas, tidak salah saya, tetapi dia ada draw macam perlawanan hari ini. So bukan jangkaan yang diinginkan oleh peminat-peminat di sebelah timur, pantai timur tanah air lah. Okey, balik kepada pemain-pemain pasukan Pahang. Saya nak bawa pada pengamatan tentang pemain yang memakai jersey nombor 20, iaitu Azam Azim. Kalau dilihat tugasnya pada musim ini lebih mudah dengan adanya Litak. Okey, Litak seperti yang kita ketahui sama ada selaku attacking ataupun selaku defending, itu ada package tu pada Litak. Tetapi Azam nampak pada awal saingan musim ini struggle. Tetapi selepas itu dah nampak itulah Azam Azim sebenarnya. Saya rasa untuk bermain dengan seorang pemain yang baru, walaupun kedua-duanya mempunyai teknikal, kefahaman, pengalaman yang tinggi, memerlukan masa. Dia bukan macam letak satu pemain dengan nama yang besar, tiba-tiba dia akan menjadi gabungan yang baik. Ada kalinya menjadi, tetapi banyak kali kes di dalam dunia perkara begini tidak terjadi. Yang kita lihat bagaimana Azam, kita katakan progres dirinya tahun ini, selepas 2-3 perlawanan kita boleh lihat struggle. Dia struggle untuk membawa Pahang itu ke satu tempat yang layak selayaknya, kerana dia pernah bersama Pahang ketika Pahang kuat. Tetapi dengan motivasinya, dengan teknikalnya, dengan kematangannya, dan juga bantuan Litak yang sentiasa kita katakan melengkapi satu sama lain, itu yang membuatkan gabungan mereka saya rasa semakin positif. Jordan Minta, pemain ini pernah beraksi untuk pasukan Terengganu 2, tetapi dia dilihat free role yang diberikan oleh Nafuzi. Kadang-kala dia tak ada pun dalam kelompok di tengah tu. Dia lebih bertindak secara solo. Apakah kemampuan sebenar itulah sebenarnya Jordan Minta, ataupun ada lagi yang dia tak tampilkan?
Saya tidak pasti. Jujurnya saya tidak pasti kerana dia adalah penyerang daripada Terengganu 2 pergi untuk bermain untuk Terengganu 1. Konsep yang dimainkan oleh Nafuzi sentiasa sangat positional play, sangat berpasukan, short passes. Tetapi Jordan minta seorang penyerang yang agak mobile. Ada kalanya tidak berada di posisi yang membolehkannya ada big advantage. Tetapi saya lihat usaha kerasnya, saya lihat kesanggupannya untuk berlari lebih daripada apa yang sepatutnya, itu yang membuatkan added value yang ada padanya, walaupun mungkin pada pandangan sesetengah penyerang utama mereka yang cedera sekarang lebih baik daripada Jordan Minta, tetapi menjaringkan berapa gol, 4 gol. 4 gol dalam berapa perlawanan, saya rasa itu menunjukkan yang dia seorang penyerang yang baik. Hari ini ataupun malam ini pada pertemuan dengan pasukan Seri Pahang, nampak sedikit tenggelam Makan Konate. Tidak seperti kebiasaan, dia menang di bahagian tengah, dia akan terlibat ketika bertahan dan juga kadang-kala menghantar bola khususnya menerusi hantaran-hantaran silang kiri dan juga kanan, tetapi hari ini agak tenggelam. Apakah kelibat litak itu menjadi punca utama dia gagal untuk memainkan peranan sebenar? Jika kita perasan, 2 perlawanan awal pasukan Terengganu mungkin ramai yang tidak tahu tentang Makan Kanute. Penyerang nombor 10 yang sentiasa datang daripada belakang, sentiasa menyalurkan bantuan. Tetapi mungkin sekarang pasukan lain telah menghidu cara dia bermain, telah membaca, sentiasa meramaikan pemain di bahagian hadapan, dan Makan Kanute pula jika tidak dapat bola di bahagian hadapan pertahanan lawan, dia akan turun ke bawah. So tidak mendatangkan bahaya pada pasukan lawan, dan itu yang menjadi masalah untuk pasukan Terengganu pada 2-3 perlawanan terakhir ini.